bermula daripada Imam Mahdi, Dajjal dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, bermula daripada peristiwa kebangkitan Imam Mahdi. Jadi kita nampak bukan apa, sebelum ni kurang didedahkan tentang kisah-kisah kemunculan Imam Mahdi, sehingga banyak cerita-cerita yang menyeleweng. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yamiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa dalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabih maghfirati wa ridwanih wa husnul khatimah 'inda al-maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yaumil qiyamah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah syamila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala-gala yang telah diberikan kepada kita, dan dengan taufik hidayahnya sehingga membawa kita ke majlis ilmu, majlis zikir dan taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan akan mendapat keridaan Allah dan membawa kita kepada syurga yang sebenar di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya baru dimesejkan oleh Kak Salwa tadi untuk tolong gantikan Ustaz Ni Bakri yang tak dapat hadir. Jadi tak tahulah nak bawa tajuk apa kan. Jadi ala kulli hal, saya tunjuk buku kat dia, Kiamat Syekh Mami Zamzam punya, Kiamat Hampir Tiba, yang hari tu kita buat dengan Habib Ali tu, hanya baca hadis-hadis, ya, hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tapi ada satu part lagi, satu bahagian daripada buku ni, iaitu berkaitan dengan cerita peristiwa yang bakal berlaku bermula daripada Imam Mahdi, Dajjal dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, bermula daripada peristiwa kebangkitan Imam Mahdi. Jadi kita nampak bukan apa, sebelum ni kurang didedahkan tentang kisah-kisah kemunculan Imam Mahdi, sehingga banyak cerita-cerita yang menyeleweng tentang Imam Mahdi. Yang pertama, kalau dulu mula-mula saya mengajar kitab ni di satu tempat, adalah suara-suara yang menganggap ustaz ni bawa cerita Syiah ke, kan? Dia ingat Imam Mahdi tu Syiah punya cerita. Sebenarnya Imam Mahdi bukanlah khas Imam Syiah, tak ada kaitan pun. Imam Mahdi dipesan oleh Nabi SAW dengan hadis-hadis yang jelas. Kemunculannya daripada keturunan baginda Nabi SAW dengan ini tanda, ini tanda, ini tanda. Akan kita bicara nanti. Yang mana puak Syiah memang awal dah lama mewar-warkan Imam Mahdi itu imam dia. Kerana dia, mazhab Syiah ni banyak, lebih 70 mazhab Syiah. Salah satunya mazhab Ithna Asyariyah, ataupun nama lain Imamiyah, mazhab Syiah ni, yang menguasai Iran sekarang ni lah, daripada Ahmadinejad sebelum tu, daripada Khomeini dan sampai sekarang ni. Dia mazhab dia tu Ithna Asyariyah, maknanya Imam 12, ataupun Imamiyah juga Imam 12, sama lah, cuma nama dia ada dua. Jadi mereka menganggap imam mereka ni imam maksum. Maksum maksudnya setara macam Nabi lah. Maksum, yang kita belajar tauhid, yang maksum ni hanya para Nabi dan para malaikat. Manusia yang bukan Nabi, bukan malaikat, itu tak dikira maksum.
Tetapi imam puak Syiah ni mengatakan bahawa imam dia 12 ni juga maksum. Tak pernah buat silap, tak pernah buat dosa. Dia senaraikan imam pertama dia, Imam Ali. Dia sebut Sayyidina Ali lah sebagai imam nombor 1. Nombor 2, Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali. 3, Husain, dan keturunan-keturunan beberapa imam. Memang tak ada kaitan pun Sayyidina Ali sebagai imam dia. Sayyidina Ali pun tak pernah mengangkat dirinya imam nombor 1 ke. Sayyidina Hasan Husain pun tak begitu. Cuma datang kemudian puak Khawarij. Bermula daripada zaman Sayyidina Ali ni dah ada puak Khawarij yang mengaku kononnya pendokong Sayyidina Ali daripada zaman Sayyidina Osman lagi. Diketuai oleh Yahudi, seorang Yahudi. Apa nama lupa dia? Abdullah bin Sabah, Yahudi tu. Ketika zaman pemerintahan Sayyidina Osman, dia isytiharkan dia masuk Islam dan dia nak berbaik dengan Sayyidina Osman supaya dapatlah jawatan dalam khalifah. Tapi Sayyidina Osman tak peduli pun. Jadi bila Sayyidina Osman dijatuhkan, dibunuh oleh puak pemberontak, maka ganti Sayyidina Ali. Maka ketika itu dia ambil kesempatan untuk menjadi penyokong kuat, pendokong kuat Ali. Angkat Sayyidina Ali setinggi-tingginya. Tapi Sayyidina Ali, dan dia minta jawatan daripada Sayyidina Ali untuk bagi letak jawatan dia yang penting dalam pemerintahan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak peduli pun pada dia. Maka sejak tu dia membesarkan Sayyidina Ali. Ikutlah Sayyidina Ali boleh, cara tu boleh bodek Sayyidina Ali. Mengangkat, maka jadilah kemudian ke belakang ni itu puak-puak yang dianggap sebagai puak Syiah sampai hari ni. Dan mereka menganggap imam mereka 12, nak ceritanya, mungkin dia anggap Imam Khomeini dia tu yang dah meninggal kan di Qom tu, anggap tu imam yang ke-11. Yang ke-12 mana? Muntazar, Imam Mahdi. Dia kata Imam Mahdi dia adalah imam yang ke-12. Imam Mahdi bagi ta'rifan dia, cerita ni hal dia punya, dah lahir sejak abad yang ke-3. Cuma hilang bila masuk dalam gua yang ada di Iran. Ada satu gua apa nama tu, dia kata masuk tu dalam ghaib. Dan dia menanti-nanti kemunculan semula, keluar semula. Dia yakin bahawa imam dia tu belum mati. Imam tu bila selidik main, nama dia bukan Muhammad bin Abdullah, namanya Hasan, Imam Hasan Al-Askari. Dia sebutlah Imam Hasan Al-Askari. Itu pun dah jelas bahawa tak ada pun nama yang Nabi sebut yuwati'u ismuhu ismi, kata Nabi. Nama Imam Mahdi ni namanya macam aku. Malah nama mak bapak dia pun nama macam mak bapak aku. Dah Hasan Askari, tak kena-mengena, tak ada sama langsung dengan Muhammad bin Abdullah, kan? Jadi itu dah jelas tak terima lain. Dan sehingga kini orang di Iran tak sembahyang Jumaat dan sentiasa buat jamak. Jumaat dia tak buat, kan? Saya pernah singgah di Iran, Tehran. Memang kita di hotel tanya dia, mana masjid yang buat Jumaat? Tengah-tengah buat budak-budak hotel tu. Jumaat? Tak ada. Dia kata okey, dia tanya orang baru bagi tahu, you pergi ke Universiti Tehran, dalam tu ada orang Arab buat sembahyang Jumaat. Jelas kita pun tahu dah, saja nak test. Dia memang kita musafir tak sembahyang Jumaat, kan? Jadi memang dia orang tak buat Jumaat. Kenapa bila tanya tak buat Jumaat? Dia kata imam belum muncul. Tu imam dia, Imam Mahdi ni. Jadi selagi dia tak muncul, selagi itu tak wajib sembahyang Jumaat. Sehingga munculnya Imam Hasan Askari yang dia kata Imam Mahdi tadi sebagai imam dia, barulah akan turut sembahyang Jumaat, kan? Jadi kalau siapa malas nak sembahyang Jumaat, boleh ikutlah Syiah ni. Dan jamak dia sentiasa, walaupun perempuan rumah sebelah tu main masjid dah kan musafir, boleh buat jamak. Sebab tu di masjid dia azan 3 kali je. 3 kali, subuh, zuhur dan maghrib. Zuhur dia dah jamak dengan asar, maghrib dia dah jamak dengan isyak, kan? Dia kata dah kira musafir tu, keluar rumah dia kan musafir. Ringkas, mudah, untung tu, kan? Senang. Jadi nak ceritanya, puak Syiah ni banyak penyelewengan
yang takkan benar. Dan kita apa yang kita baca buku ni supaya ramai orang tak terpengaruh dengan Imam Mahdi Syiah. Sebab kawan saya di JAIS, bahagian R&D, dia kata tugas dia nak kena selidik kaji 40 jenis ajaran sesat. File-file yang dah ada, dia kena pergi siasat apa ni, dia punya ni lah, hantar tim menyiasat. Dan kebanyakan daripada 40 kes yang ada belum diisytiharkan sebagai sesat ni, masih nak kaji, nak tengok. Kebanyakannya mengaku dia tu Imam Mahdi, dia tu orang kanan Imam Mahdi, dia tu pembantu tentera Imam Mahdi, macam-macam yang kaitan dengan Imam Mahdi. Kan? Sehingga ada orang perempuan yang bawa ajaran sesat ni, dia mengaku dia Imam Mahdi. Kalau kita cerita di sini, kalau dia memang mengajar sini pun kita tak akan percaya. Tapi macam mana ada orang yang boleh jadi pengikut dia pula? Sebab tu menunjukkan bahawa orang tak kenal, tak ada ilmu tentang Imam Mahdi, sehingga bila datang orang cerita sesat pun ikut, percaya yang tu betul. Kan? Dan baru ni pula saya terkejut masa saya duduk haji, baca satu berita yang ada seorang ustaz daripada satu negeri sembilan kot ustaz tu. Kan? Dia bawa jemaah dia, isytiharkan jemaah dia, Imam Mahdi nak muncul pada hari Arafah tahun yang baru lepas ni lah. Kena pergi. Kita pergi jadi pejuang ataupun tentera Imam Mahdi. Dia nak pergi duduk di Arafah, nak bai'ah dengan Imam Mahdi akan muncul tahun ni. Oh, confident pula boleh sebut tahun ni. Dan dia sebut pula nak isytihar di Arafah. Ni pun dah tak betul dah. Nanti kita baca dalam ni, pengisytiharan Imam Mahdi bukan di Arafah, depan Kaabah. Dan ada tanda sebelum tu. Sedangkan kalau nak kata tahun ni, tak ada langsung tanda sebelum ni. Kan? Macam mana dia boleh mengaku? Dan ramai pengikut dia yang jual tanah, jual segalanya semata-mata nak buat belanja untuk duduk di sana, nak jadi tentera Imam Mahdi. Tak peduli dah pada anak ke kerja, dia tinggal semua. Ramai. Sehingga timbul isu tu yang Menteri Agama kita serah pada kerajaan Saudi untuk tangkap dia orang ni. Kan? Masih tak nak balik. Ada yang masih tak nak balik. Ada yang lari cuma dulu duduk di kawasan Mekah, dah lari duduk Madinah. Dah habis dia punya visa, dia orang tak nak keluar juga. Terpulang dia kata pada kerajaan Saudi nak tangkap. Jadi kita pun heran, macam mana boleh maklumat yang palsu, maklumat yang tak betul ni tersebar dan ramai pengikut. Kerana orang tidak ada ilmu yang sebenar. Dia tak ada yang sebenar, dia jumpa yang tu, dia kata yang tu betul, dia ikut. Maka rasa penting jugalah untuk kita tahu hal-hal ni berpandukan pada kitab Tok Syekh kita, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita dah mungkin yang ikut kelas Habib Mahdi pernah, Habib Ali Habib Najmuddin dengan saya itu, Ustaz Mahathir pernah baca yang ni, tapi kita baca baru separuh. Dalam ni ada 2 kitab. Ada 2 buah kitab. Sebenarnya dikompil jadi satu. Satu yang berkaitan dengan hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang tu kita dah khatam baca pada majlis yang lepas. Satu bahagian lagi tajuk Kiamat Hampir Tiba, yang menceritakan kisah Imam Mahdi, latar belakang Imam Mahdi, biodata lebih kurang Imam Mahdi, dia berpandukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan susunan peristiwa yang berlaku. Imam Mahdi, setelahnya baru muncul Dajjal. Baru muncul Dajjal. Selagi tidak ada peristiwa kemunculan Imam Mahdi, takkan berlaku Dajjal. Itu rentetan peristiwanya. Kronologinya macam tu. Jadi kalau kita tengok antara tanda-tanda yang boleh dikesan disebut oleh Syekh kita ni, saya tak baca dengan detail lah, mungkin saya ambil beberapa part. Tanda yang kita boleh kesan kita ni dah dekat dengan kemunculan Imam Mahdi. Walaupun saya sebut macam tu, dekat dengan kemunculan Imam Mahdi, walaupun tanda dah ada, tapi tak boleh kita jangka dengan tahun. Tahun ni, tahun 2022, 23, 24, tak boleh. Kalau ada jangkaan yang macam tu boleh sebut tahun bila berlaku, tolak tepi. Jangan kita sebut. Jangan kita percaya, jangan terima. Kita boleh kata dekat, tapi berapa tahun lagi Ustaz? Tak tahu. Dah dekat, tapi berapa tahun? Wallahualam. Tahun bila? Tak tahu. Yang nampak, tanda ni dah ada, tanda ni dah ada, ini dah ada dan sebagainya. Bila? Masa? Wallahualam. Itu rahsia Allah Ta'ala. Kalaulah angka tahun boleh disebut, sudah pasti Nabi sebut akan 1000 tahun lagi ke, 1500 tahun ke. Seperti mana Nabi juga pernah sebut dengan angka dan tempat yang berlaku. Nabi kata apa? Khalifah selepas aku. Khalifah selepas aku hanya 30 tahun, kata Nabi.
Khalifah selepas aku hanya 30 tahun. Setelah tu raja-raja yang mencengkam dan bukan khalifah. Maka dihitung oleh para ulama, selepas Nabi wafat, siapa jadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali. Wafat Sayyidina Ali belum cukup 30 tahun. Baru ada 29 tahun 4 bulan. Setelah Sayyidina Ali, siapa jadi khalifah? Orang kata Sayyidina Muawiyah. Belum, ada seorang sebelum Sayyidina Muawiyah yang tak disebut dalam sirah, tak dipopularkan dalam sirah sebab masa pemerintahan dia terlalu pendek. Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, jadi khalifah, dilantik di Kufah. Dia pegang jawatan hanya 6 bulan. Sebab semenjak dia naik, orang dah mula sibuk nak naikkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Syam. Jauh tu Syam, tadi Kufah, Iraq. Jadi dah mula makin kuat, makin berpengaruh, dah makin berpengaruh. Sedangkan Sayyidina Hasan dah dilantik khalifah. Sampai beberapa bulan berlalu, Sayyidina Hasan dah tak senang. Dia takut-takut sana dah bai'ah angkat jadi khalifah, dah Islam, orang Islam ada 2 khalifah dah pula. Dia khalifah, Muawiyah pun diangkat sebagai khalifah juga. Tak sepatutnya jadi 2 khalifah. Sampai satu masa dia rasa aku nak undur diri. Maka dia letak jawatan sebagai khalifah. Kita kata yang kelima selepas Sayyidina Ali, letak jawatan. Dia letak jawatan tepat tarikh letak jawatan dia, cukup tarikh kewafatan Nabi lengkap 30 tahun. Tepat 30 tahun. Setelah tu naik Muawiyah. Muawiyah walaupun namanya Khalifah Umawi yang pertama, Khalifah yang kedua, Khalifah juga, tapi sistem dia lain sikit pada sistem Khalifah 4 ataupun 5 orang yang awal tadi. Khalifah yang 5 tak pernah ada pengganti, tak pernah lantik pengganti sebelum dia turun ataupun sebelum dia mati, wafat. Abu Bakar tak pernah isytiharkan lepas aku Umar Umar tak pernah lantik lepas aku Osman Osman tak pernah sebut lepas aku Ali dan begitu Ali tak pernah sebut lepas aku Hasan. Bila meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kaum muslimin lah yang bermesyuarat lantik Sayyidina Umar. Wafat Sayyidina Umar, mesyuarat lantik Osman, Sayyidina Osman bin Affan. Wafat, mesyuarat lantik Sayyidina Ali. Pelantikan dengan syura di kalangan para sahabat yang ada berbaki masa zaman tu. Tak pernah di appoint dulu, lepas aku orang ni, lepas ni orang ni. Tapi sejak Muawiyah, juga seorang sahabat Nabi, dia buat sistem lain. Selepas aku, anak aku. Dah ada macam kita sebut raja muda, pemangku ke segalanya. Bila betul-betul dia meninggal, naiklah Yazid bin Muawiyah, anak-andanya. Tapi walau bagaimanapun kita tak boleh nak mencerca juga Sayyidina Muawiyah juga seorang sahabat Nabi. Dia juga penulis wahyu Al-Quran zaman Nabi lagi. Seorang sahabat yang baik. Cuma itu cara ijtihadnya. Tapi nak sebut, Nabi sebut tadi lengkap 30 tahun. Memang tepat turunnya Sayyidina Hasan lengkap 30 tahun dengan harinya, bilangan harinya juga tepat. Jadi kalaulah Imam Mahdi nak muncul, ada tarikhnya sudah pasti Nabi sebut 1500 tahun selepas wafat aku ke, kan? Jadi yang menunjuknya bahawa kita nak tolak kalau dijangka dengan tahun, tak payah nak percaya, tak payah nak war-warkan. Banyak ustaz-ustaz dah buat calculation. Tak tahulah, saya tengok dalam YouTube ada dia buat calculation, dia kira macam ni, kira macam tu, ada dalam 40 tahun lagi dijangka, bukan 40 tahun, berapa 20 tahun lagi dijangka dalam 20-40 akan muncul Imam Mahdi. Pula terpulanglah kat ni. Tapi bagi saya tak nak pegang pada mana-mana orang yang buat jangkaan tahun. Kita sekadar berpandu apa yang Nabi sebut, lepas peristiwa ni dan sebagainya. Okey, peristiwa yang paling utama yang boleh kita nampak dan nilai dekatnya kita dengan zaman kemunculan Imam Mahdi. Okey, tadi mungkin tuan-tuan perempuan tertanya, Ustaz sebut nama Imam Mahdi sama dengan nama Nabi Muhammad, maknya ayahnya. Tapi pasal Imam Mahdi, Nabi Muhammad tak nama Mahdi pun. Sebenarnya Imam Mahdi itu bukan nama dia. Bukan nama maikat kelahiran kad beranak dia nama Mahdi. Tak, itu jawatan, macam jawatan khalifah. Nama dia macam Nabi Muhammad bin Abdullah, walaupun khilaf ulama mungkin Ahmad bin Abdullah. Maknya gitulah, Aminah dan juga ayahandanya Abdullah.
Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Kelahirannya bila dan siapa yang bakal jadi Imam Mahdi. Dilantik Imam Mahdi ketika umur dia hampir 40-an. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 38 dan sebelum 40-an. Maksudnya dekat-dekat 40-an. Ada tak kita boleh nampak dia lahir tu, lahirlah di Madinah tu orang ni? Tak. Sebelum dia diisytiharkan jadi Imam Mahdi, tak ada siapa boleh tahu budak ni, orang yang lahir ni, yang ni lah 40 tahun nanti dia akan dilantik. Tak ada. Dia sendiri tak tahu, mak bapak dia pun tak tahu, orang lain pun tak akan tahu. Kecuali di kalangan wali-wali Allah, mereka kenal. Tapi mereka takkan sebut, oh orang tu sekian, tak ada. Sehinggalah dia dilantik nanti dalam keadaan dia sendiri pun tak boleh terima. Engkau nak lantik aku jadi Imam Mahdi? Tak nak, aku pun bukanlah, aku tak layak dan sebagainya. Dia sendiri rasa memang bukan dia. Sedangkan ulama-ulama tadi kenal, dialah tanda yang ada pada dia. Nak sebutnya macam tu. Okey. Jadi kita tak boleh yang kata, oh lahir aku kat Madinah, oh ni budak ni lah, gambar ni lah, oh dulu ada tersebar gambar, mungkin inilah Imam Mahdi budak ni. Itu lagi tolak tepi. Kalau ada jangkaan yang macam tu, kita akan kenal Imam Mahdi bila diisytiharkan nanti, baru tahu oh ini orangnya. Sebelum tu kita takkan tahu. Malah mak bapak dia pun tak tahu, dia sendiri pun tak tahu. Hanya rahsia yang Allah simpan kepada para awliya, wali-wali Allah. Okey. Tanda yang dekat yang kita boleh nampak ni, iaitu pembangunan sekitar Baitul Maqdis. Sekitar Baitul Maqdis disebut oleh Syekh Fahmi Zamzam. Nampak je petanda awal ni dah nampak jelas. Kalau kita tengok zaman sekarang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis kan, sekitarnya pembangunan perumahan-perumahan Yahudi ni canggih, hebat universitinya. Malah bandaraya dekat dengan dia, Tel Aviv, hebat. Dari sudut pembangunannya, struktur bangunannya disusun dengan baik dan hebat. Berbanding dengan sebelum-sebelum tu, orang Arab tahu, pembangunan rumah Arab ni macam tak tersusun lah, selera gitu kan. Dan sekarang ni pun kalau kita masuk di kawasan perumahan orang Yahudi, memang dia punya properties rumah dia tu tersusun cantik, indah kan, moden, universiti dia hebat. Tapi kalau masuk pengembang Arab, sampah sarap dan sebagainya, itu dah nampak jelas. Dan tambah di kawasan Tel Aviv, masa kami pergi di sana, kita lalu Tel Aviv sebab nak pergi ke Tasik Tabariyah, itu juga sebagai tanda Dajjal. Pergi sana, memang kita tengok bangunan hebat. Dan dia orang kata, sehinggakan WhatsApp kita pun dipesan oleh guide-guide kami orang Palestin sana. Dia kata, tolong kamu lalu di kawasan Tel Aviv ni, jangan WhatsApp yang bukan-bukan. Walaupun WhatsApp kaum Malaysia, WhatsApp sama kita, jangan. Sebab ini akan terus dapat, dia dah boleh tahulah kita hantar apa. Tambah-tambahlah sebut tentang Yahudi kan, lagilah kan, lagi dia akan boleh detect kita punya mesej tu. Walau kita hantar pada orang lain, dia boleh detect. Jadi itu nampak canggih, hebat teknologi dia orang di situ. Jadi ini yang disebutkan sebagai tanda yang Syekh Fahmi sebut, petanda lebih awal yang dapat dirasakan sekarang ini ialah pembangunan yang semakin meningkat di kawasan Jerusalem, Baitul Maqdis, ataupun di kawasan tanah suci Al-Aqsa tu. Sekitar itulah. Tanah-tanah orang Arab Palestin terus saja dibeli oleh orang Yahudi. Cara baik dibeli, cara yang biasanya dihalau keluar je kan. Ini sebagai tanda kadang-kadang kita heran kan. Kita tahu di Masjidil Haram doa makbul, tambah di Multazam, kena pula bulan Ramadan, malam 27 Lailatul Qadar, doa imam diaminkan oleh juta manusia. Ya Allah, keluarkanlah ataupun hinalah orang Yahudi Zionis yang menjajah di Palestin, kembalilah tanah Arab Palestin kepada orang Arab. Tapi tak nampak berjaya, tak nampak makbul. Sebenarnya bukan tak makbulnya, tapi Allah simpan kemakbulan tu, belum sampai waktunya. Kenapa? Perjalanan dunia yang Allah atur tu macam tu. Sebab kenapa orang Yahudi sekarang ni datang berkumpul dan berjaya, senang-senang bawa, dia collect mana Yahudi, negara mana, Ukraine yang berlaku perang, dia pergi cari orang Yahudi mai datang Palestin ni. Dia cari berapa ramai orang Yahudi Yaman telah dipindah, Yahudi di Morocco dah dipindahkan, Yahudi negara Arab ni dah dipindahkan ke sini. Dan ditawarkan dengan tawaran rumah free, kereta dia bagi, allowance bulanan, ada berapa anak, setiap per head dia akan bagi sekian ribu. Pendidikan percuma sampai universiti.
Hebat. Dia cari semua ni. Termasuk pernah dengar cerita dulu-dululah. Siapa yang menceritakan bahawa pernah datang ke Malaysia ni, dia orang cari zuriat orang Yahudi. Sebab ada kubur Yahudi kan di Penang. Kan? Pernah orang Yahudi menetap di Malaysia, tapi mungkin dah tak ada lah. Tinggal kubur, orang dia pun dah lari ke mana tak tahulah. Kan? Dia orang cari zuriat-zuriat tu. Offer untuk datang duduk di Palestin. Sebab tu dia rampas tanah orang Arab senang-senang. Dia buatlah macam-macam ceritanya, dengan orang Arab lagi keluar. Dia bagi kunci ke tu, orang Yahudi masuk, dia mengaku ni rumah dia dah. Orang Arab datang tuntut apa pun, dia tak akan bagi apa pun, kan? Jadi sebab apa, masa saya mengaji antara perbandingan agama dulu, ada satu kitab Al-Milal wan Nihal, berbagai-bagai agama dan muka bumi ni. Salah satu akidah orang Yahudi, dia menganggap bahawa yang ada di muka bumi, tanahnya, harta segalanya adalah hak orang Yahudi. Malaysia ni hak orang Yahudi, endon ke segalanya. Jadi seluruh dunia ni dia punya. Jadi orang yang milik kita berarti dia curi hak Yahudi. Jadi seolah kita curi hak dia lah ni. Tanah kita, rumah kita, kereta kita, emas perak yang kita miliki tu hak dia belaka. Sebab tu bila dia ambil, dia boleh mengaku dia punya. Dia kata dia ambil balik hak dia. Palestin dia mengaku hak dia punya. Dia bukan curi, dia ambil dia punya. Dia ambil balik hak dia punya. Sebab tu senang-senang dia rampas dan sebagainya. Jadi itu disebutkan bahawa kawasan Baitul Maqdis ni naik. Dan kita sebut tadi kenapa berkumpul berjaya senang dia kumpul, sebab itu aturan Allah, sehingga satu masa nanti peristiwa Nabi Isa turun, Nabi Isa membunuh membunuh Dajjal. Setelah tu misi dia, setelah mati Dajjal, dia bunuh orang Yahudi, perang orang Yahudi. Ada tak cerita Nabi Isa kenapa mereka bunuh Yahudi? Pergi Ukraine bunuh Yahudi? Tak ada. Nabi Isa bunuh Yahudi di Palestin. Jadi seolah Allah sedia ada sekarang ni. Memang Yahudi ambil Palestin tu. Datang ramai, kumpul, kita doa lah. Allah belum simpan doa kita, belum sampai lagi. Yahudi nak bagi duduk penuh Palestin ni. Nabi Isa datang senang pancung. Kan? Tak ada kuasa lain yang mampu halau dia orang kecuali Nabi Isa nanti saja. Itu je. Kuasa dunia hebat macam mana pun takkan mampu halau dia orang keluar dari situ. Dia orang akan datang berkumpul lagi ramai. Sekarang ni kita nampak. Kan? Jadi kalau boleh, kalau ada kemampuan, orang yang belum pergi ke sana, ziarahlah ke Baitul Maqdis. Bukan tujuan nak tengok Tel Aviv tu. Tujuan nak ziarah Baitul Maqdis. Kerana ini juga perintah Nabi SAW. Bila ditanya tentang Baitul Maqdis, Nabi kata, datanglah kamu ke sana dan ziarahlah kamu sana, salat di sana. Kerana salat di sana digandakan 1000 kali ganda. Dalam hadis tu, walaupun ada hadis lain 500 kali ganda. Sayyidatina Maimunah, isteri baginda Nabi SAW, tanya, Rasulullah, kalau tak mampu, Nabi kata, kalau tak mampu, kau hadiahlah minyak ataupun sedekahlah minyak untuk dinyalakan lampu dalam masjid. Maksud sedekah duit, hantar sana. Kamu kena prihatin dengan Baitul Maqdis. Kan? Nabi tak kata kalau ada Yahudi perintah ke ataupun ada halangan tak payah pergi. Tak, sehingga Nabi kata, la tashuddur rihal, jangan kamu bersungguh-sungguh, beria-ria. Orang Kedah kata pulun sangat nak pergi, kecuali 3 tempat ni. Bersungguhlah kamu pergi, beria-rialah kamu datang 3 tempat ni. 2 tanah suci Mekah Madinah, dan 1 lagi Baitul Maqdis. Halang macam mana pun, kita boleh terpaksa kena bayar dia punya fee untuk visa dia pun kepada Israel, pergi juga walaupun ada halangan. Niat kita nak ziarah, dan itu adalah perintah baginda Nabi SAW. Okey. Dan kita tengok memang kalau kita lalu di kawasan Tel Aviv, laluan nak pergi Tasik Tabariyah tu, memang pembangunan perumahan dia memang tersusun cantik, banglo-banglo atau kawasan bukit dan sebagainya. Kan? Senang-senang. Malah orang Palestin cerita, kami dah usaha berapa banyak, dah lama dah tanah ni tumbuh tanam zaitun, tanam macam-macam. Dia orang datang, dia pagar, dia mengaku dia punya, dia petik makan gitu je. Memang pun kita dah tahu tadi dia punya kepercayaan dia, kata tanah dia punya, orang Arab yang curi dan sebagainya. Itu disebut tanda yang pertama. Petanda kita tengok sana. Dah nampak sekarang, dah jelas sekarang, tanda tu dah jelas. Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi, kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi dalam babul fitan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata,
baginda Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan hilang, maksud tak akan berlaku kiamat, sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku, yakni keturunanku, kata Nabi SAW, yang namanya sama dengan namaku. Yang kita sebut tadi, Muhammad ataupun Ahmad bin Abdullah. Juga mak ayah sama dengan mak ayah Nabi SAW. Dan memang jelas daripada keturunan Nabi, para ulama membuat kesimpulan, mungkin dia daripada jalur kan zuriat Nabi ni daripada dua cucu Nabi, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi kemungkinan ayahandanya sebelah Sayyidina Hasan, bondanya sebelah Sayyidina Husain. Nak ada kaitan dua tu. Kebiasaan para habaib contohnya, kebanyakan mereka ialah Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Husain. Tapi dia ni ada juga yang macam bercampur lah, kita katakan, daripada jalur ni. Dan daripada Imam Mahdi ni, daripada dua jalur tersebut. Sama ada ayah sebelah ni, mak dia balik, ataupun sebaliknya. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dan juga bangsa Ajam dikuasai oleh seorang lelaki keturunan baginda Rasulullah SAW, iaitu digelar sebagai Imam Mahdi. Beliau akan dilantik dan akan melaksanakan keadilan di atas muka bumi ini dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Akan ada di bawah pemerintahannya, zamannya tidak ada langsung kekejaman. Maksudnya orang Islam yang taat pada dia. Maka siapa yang bai'ah dengan dia, taat pada perintah dia, walaupun kita duduk Malaysia, banyak orang tanya, nanti di bai'ah di Mekah. Kita duduk Malaysia takkan nak lari di Mekah. Kalau mampu silakan. Kalau tak mampu pun kita tak terlepas daripada jadi pengikut dia. Boleh jadi kalau kita taat dengan arahannya, apa yang dia arahkan, maka kita juga jadi pengikut dia. Kalau tak nak patuh, maka kita akan jadi lawan dia dan pengikut Dajjal nanti. Automatik orang tu akan jadi pengikut Dajjal. Sebab dia tak nak patuh kepada arahan Imam Mahdi, yang kalau patut kita di sini ni kena ikut. Masya Allah. Tanda-tanda Imam Mahdi akan dibai'ah sebelum Imam Mahdi datang memimpin umat Islam, ada berapa tanda yang akan muncul terlebih dahulu. Ini pelik ni, nak cerita pelik, benda pelik. Pelik berlaku. Tapi itu disebutkan Syekh kita ni, mungkin dia kutip juga daripada hadis-hadis Nabi SAW dan juga huraian-huraian para ulama tentang kemunculan Imam Mahdi. Ada tanda yang pelik berlaku. Yang pertama, munculnya sebuah binatang. Maaf saya sebut binatang. Bintang. Silap baca pula. Astagfirullahaladzim. Kan? Mata kelabu-kelabu ni kan. Munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur. Dan bintang ini, maksudnya dia memanjang lah. Tak tahu macam mana kita nak cerita pun. Kena tuan-tuan cek dengan ahli bintang tu, tengok kan, astronomi, tengok apa maksud begini dan begitu kan. Yang akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau 7 malam, kekal benda tu. Nampak tiap-tiap malam selama seminggu tu. Nampak tu, ada lagi. Tu mula munculnya benda ni, tanda. Tak lama dah, beberapa bulan, bukan makan tahun dah. Tu makan beberapa bulan sebelum kemunculan Imam Mahdi. Okey, tanda yang pertama. Tak tahulah, boleh cek dengan orang ahli bintang lah kan, tentang kebenarannya tanda ni. Yang kedua, gerhana bulan berlaku pada Ramadan dan gerhana matahari juga berlaku pada pertengahan Ramadan yang sama. Malam pertama gerhana bulan, malam pertama Ramadan. Malam kedua, malam pertengahan Ramadan tu juga gerhana matahari. Jadi sebulan Ramadan ada 2 gerhana. Jadi alhamdulillah Ramadan yang lepas ni tak ada kan. Macam mana dia orang boleh kata nak muncul Arafah tahun ni. Jadi itu tanda, yalah, orang tak belajar, dia tak tahu maklumat-maklumat ni. Jadi kalau ada berlaku Ramadan yang tanda tadi, berarti akan berlaku beberapa bulan setelah tu kemunculan Imam Mahdi. Yang ketiga, kemudian pada musim haji tahun tu, tahun apa? Tahun yang Ramadan tadi berlaku gerhana. Ramadan, Syawal dah masih nak pergi haji dah. Zulqaidah dah terbang. Zulhijjah musim haji. Kan? Ada yang pergi awal Zulqaidah. Ada yang akhir, macam saya baru ni tak jangka pun nak pergi. Tapi rezeki Allah catat sampailah.
kan. Tapi asbab Habib Najmuddin jugalah jemput, dah jemaah dia ramai sangat, tambahan 300 orang, jadi dia minta saya bantu dia. Saya seronok, alhamdulillah rezeki saya, kan. Sebab tu orang tanya kat saya, tak pergi tahun ni, saya kata tak pergi, tak ada rezeki tahun ni, tak tahu hilang kan. Dia ada sana je, seminggu je urusan, saya punya urusan, kan. Seminggu ke 6 hari gitulah, lebih kurang 6 hari. Daripada dia call, terus berserah pasport begini begitu, lepas pergi. Alhamdulillah rezeki yang tak dijangka. Jadi pada musim haji tahun tu, bulan Zulhijjah tu, apa berlaku? Akan berlaku huru hara di Mekah, sehingga berlaku pembunuhan, perang macam perang lah, kau ni bunuh di kawasan Mina. Tak tahu apa sebab. Adalah sebab tertentu yang akan tahu nanti, tapi sekarang kita tak tahu apa sebabnya. Mungkin sebab politik, sebab apa-apa yang wallah alam. Yang sehingga berlaku pembunuhan besar-besaran di kawasan Mina, kan? Kawasan Mina, sehingga darah mengalir banyak, seolah anak sungai di kawasan Jamrat, terutama di Jamrah Aqabah. Jamrah yang ujung tu, kan lepas Jamrah tu, depan dia tu dia buat macam rem turun ke bawah, landai, kan? Kalau orang di tingkat 1, dia boleh turun gitu. Dia naik tingkat 1, mula ground floor, tingkat 1, 2, 3. Biasa kita daripada kemah, orang daripada kemah jalan kaki sampai ke tingkat 3. Dia tak boleh nak pergi tingkat 1 bawah. Memang laluan tu bawa ke tingkat 3. Kita tak jumpa pun ground floor bawah tu. Adalah eskalator turun. Kalau turun, payah dah nak naik, kan. Jadi kita dah lontar, kita balik pun daripada tingkat 3 sampai ke kemah kita. Tahun ni Masya Allah, orang tak ramai, senang. Kami pun melontar di siang hari. Kalau dulu tabung haji isytiharkan jangan melontar di siang hari, sesak, bahaya. Kita selalu melontar di waktu malam. Tapi tahun ni kita melontar alhamdulillah di siang hari, waktu duha tu, sampai daripada Muzdalifah, semayang subuh, sarapan pagi, Habib kata jom kita jalan pergi. Saya pun risau juga, Allah mak ni tabung haji tak bagi pergi waktu siang ni. Tak apalah, jom. Serah je lah, jom je. Pergi-pergi memang lapang, senang, selesa, kan, tak ramai orang. Jadi kita boleh tahallul awal sikit, kita gunting rambut tu, siang dah selesai. Kalau nak tunggu malam lagi pula baru boleh gunting. Jadi cuma yang peliknya tak ramai, tapi dia letak kami punya kemah tambah lagi satu dekat 2 km belakang lagi pula. Kalau dulu jalan 3 km, kami kena jalan dekat 5 km. Tu dia, walaupun kemah tak sesak, kan, dia bagi tilam bantal, boleh letak beg kiri kanan, boleh buat surau dalam kemah, lapang, kan. Tandas pun tak payah queue 4-5 orang, 6 orang, dekat seorang 2 orang dah masuk, senang. Tapi dia letak jauh kami, ya kan, pula, kan. Mungkin banyak kemah yang dia tak selenggara. Dia selenggara untuk orang nak duduk je. Kemah yang dekat ada yang kosong, tertutup, tak diguna. Jadi dia mungkin nak buat jarak-jarak bagi jauh kot, kan. Tapi ala kuliah kita terima je lah, kan, lantar. Tak ada insiden apa yang berlaku yang diisytiharkan, yang diwawarkan. Kata berlaku kematian ramai di Mina, terowong blackout dan sebagainya. Memang ada terowong blackout, tapi waktu malam yang kami dah tidur lena dah. Pukul 1 berlaku, 12.30 1 gitu. Kita tak terlibat pun. Memang blackout, ventilation dia tu mati, kan, api pemadam lampu. Jadi semua ada phone. Boleh gelap tu boleh cerah, boleh jalan keluar dengan aman, tak ada masalah pun. Tapi dia sebarkan gambar mati ramai, mayat ramai. Itu cerita zaman bila tu, kan, gambar tu. Jadi keluarga di Malaysia risau. Kami duduk sana pun tak tahu bila berlaku. Dapat WhatsApp orang Malaysia hantar, betul ke ni berlaku? Terkejut kita, kan. Kita pun tak tahu bila berlaku. Semak dengan tabung haji memang ada, tapi tak ada kematian apapun, kan. Jadi itulah benda-benda tu kita kena hati-hati. Tapi kadang-kadang orang buat TikTok pula hantar merata, kan. Jadi merisaukan keluarga di sini. Okey, di sana akan berlaku pada tahun tu berlaku pembunuhan. Apa sebab kita pun tak tahu. Mungkin politik, mungkin rempuhan ke benar, wallah alam. Tapi yang pastinya akan mati ramai, darah mengalir macam anak sungai. Punya banyak berlaku. Dan akan berlaku juga rampasan harta-harta di Mekah dan yalah, kita semua duduk Mina, Mekah kosong. Maksudnya tak ramai lah. Yang lari balik daripada hari Mina tu lari ke Mekah, sehingga mereka curi bilik orang, harta orang, hotel, macam-macam, kan. Yang sedang melakukan jemaah haji pada tahun tu. Jadi siapa yang berlaku tahun ni, terimalah akibatnya. Walaupun
sama ada dia mati syahid ataupun dia selamat. Kalaulah dia ada pada tahun ni dan dia mungkin terselamat daripada pembunuhan ramai, kan, kalau boleh tak balik Malaysia lagi bagus, kan. Sebab apa? Tahun tu akan munculnya Imam Mahdi. Bila? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Setelah tahun ni Zulhijjah, kan, Muharram lepas tu. Bulan Muharram tu akan munculnya Imam Mahdi. Okey, satu lagi tanda, satu lagi tanda, muncul tapak tangan yang terhulur dari langit sehingga dapat disaksikan di kebanyakan tempat dengan suara seruan dari langit. Seruannya, sungguhnya pemimpin kamu adalah Imam Mahdi. Tak pasti yang ni tangan tu bentuk awan ke? Wallahu alam. Tak pasti. Suara pun akan dengar. Mungkin dengar orang sekitar Mekah. Dengar suara ni. Dalam satu riwayat yang lain ada disebutkan bahawa suara seruan itu ialah sungguhnya wali-wali Allah itu adalah pengikut Imam Mahdi. Siapa nak jadi orang yang saleh, pengikut Imam Mahdi, ikutlah wali-wali orang saleh. Isyarat daripada dia orang, kan? Dia orang akan dapat, walaupun dia wali-wali di Malaysia akan contohlah, kan, kalau ada, dia akan dapat apa yang berlaku sana, dia akan bagi tahu pada kaum muslimin di sini. Jadi tanda-tanda ni barulah kemunculan yang sebenar Imam Mahdi. Dan yang saya sebut tadi bulan Muharram, semenjak penghujung Zulhijjah lagi akan datang 7 orang para ulama wali-wali Allah. 7 orang daripada negara yang berbeza, dan datangnya mereka ke Mekah bukanlah dengan cara pakat jom kita pergi. Tak. Cara kebetulan. Wali-wali Allah daripada 7 negara ni akan datang berkumpul jumpa di Mekah. Tuan dari mana? Contohlah dari Mesir, dari Yaman, dari sekian. Apa tujuan datang? Semua matlamat sama. Tujuan sama, nak cari imam yang boleh menyelesaikan huru-hara kaum muslimin sekarang ni, yang memimpin umat Islam, iaitu Imam Mahdi. Semua misi sama. Akhirnya mereka bergabung 7 orang, cari di sekitar Mekah mana budak ataupun pemuda yang nak dilantik menjadi Imam Mahdi. Baru waktu tu mereka dah tahulah tanda disebut oleh Nabi, tapi nak cari muka yang mana, yang duduk sembunyi kat sini ke kat sana ke. Dikatakan ketika tu akan mereka jumpa dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi kita kena hati-hati dengan maklumat yang tak betul. Jadi saya yakinlah dengan apa yang dikumpulkan oleh tuan guru saya, tuan guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dalam bukunya ni, walaupun dia tak datanglah bentuk dalil-dalil yang jelas, dalil hadis dan sebagainya, tapi kita yakin dia juga seorang ulama yang amanah, yang ikhlas dalam mengumpulkan banyak hadis, sehingga dia tak buat dalam bentuk hadis-hadis, tapi buat dalam bentuk kronologi, cerita-cerita yang boleh mudah kita ambil ilmu dan faham. Kalau ikut hadis memang tak ikut susunan, kan? Hadis cerita ialah macam-macam dia ceritanya. Hadis yang berkaitan dengan hadis saya tengok dah. Berkaitan dengan hadis ni memang tak ikutlah susunan macam Syekh kita buat. Berlaku yang ni, lepas tu berlaku yang ni, berlaku yang ni, berlaku yang ni. Jadi tadi munculnya bintang yang berekor, dan yang kedua gerhana pada Ramadan, bulan dan matahari, sehingga peristiwa ni belum berlaku. Kan tak pernah berlaku sebulan 2 gerhana. Baru kali ini berlaku. Itu sebagai petanda dah dekat. Lepas tu musim haji setelah Ramadan tersebut, musim haji yang penuh dengan huru-hara. Tapi orang pergi pada peringkat awal, orang tak sedar pun. Pergi macam biasa. Tak adalah bersedia nak bawa pedang ke apa semua, tak ada. Kan? Dia pergi macam biasa. Tapi tiba-tiba berlaku di situ pada ketika hari kita duduk di Mina. Bermula kita duduk di Mina bila? Iaitu pada malam 10 Zulhijjah. Kita di Arafah hari wukuf 9. Kadang-kadang 8 bulan dah mula duduk situ. Masa tahun ni kami bersama dengan Habib Najmuddin bawa jemaah, kita duduk di Mina dulu malam tu. 8 bulan kita pergi Mina, orang pergi Arafah. Kita nak amalkan satu sunnah yang sukar kalau kita nak buat dalam jemaah yang lain. Yang tabung haji tak mampu nak buat macam tu. Sebab apa? Sebab pengurusan bas, pengurusan kemah di Mina payah bila ramai, kan. Tapi dalam grup kecil tu boleh kita minta request, dia orang terima, boleh buat.
Sebab tu banyak travel haji dia tak berani janji. Wira sarjana yang saya bawa pun dia tak berani janji kita akan buat hari tarwiyah disebut. Sunnah Nabi hari tarwiyah 8 bulan dia duduk di Mina dulu, bermalam 1 malam di situ. Tak berani janji sebab tak tahu lagi dia orang lulus ke tidak. Pergi sana minta request, barulah dia benarkan, baru boleh. Jadi alhamdulillah kita dapat bermalam di Mina 8, dan barulah besoknya 9 bulan kita bertolak ke Arafah untuk wukuf, dan malam ke Muzdalifah, dah tarikh 10 bulan. Lepas tengah malam kita pergi ke Mina, dah duduk di Mina. Walaupun sepatutnya kewajiban kita duduk di Mina bermula daripada 11 bulan, tapi kita dah sampai awal. 10 bulan malam tu dah sampai. Okey, jadi 11, 12 dan 13. Cuma 12, 13 ni membuat jadi pilihan. Nak duduk 13 ataupun nak skip 13 tak nak, 12 balik Mekah. Mengajak haji pula ni kan. Cerita kursus haji pula. Nanti kita simpan dalam kursus haji nanti. Ni cerita Mekah ni, bila sebut Mina kita pun nak cerita hal tu. Okey, itu antara tanda berlaku di Mina. Dan muncul tapak tangan ni kita tak pasti sama ada nampak real tapak tangan ataupun dalam bentuk rupa awan ataupun rupa yang macam mana, wallahu alam. Kita terima saja apa yang disebutkan dalam tanda ni. Dan ada seruan bila diseru demikian, kalaulah sebab tu tahun ni tiba-tiba keluar qarar ni ketetapan Kementerian Haji Saudi. Orang dah beli tiket sampai 16 Muharram, 17 Ramadan balik Malaysia. 17 Muharram. Muharram. Yalah Muharram lah. Kan? Tiba-tiba dia keluar qarar kata mesti semua jemaah haji 100% kena keluar daripada Saudi sebelum 15 Muharram. Paling akhir 15 Muharram. Kalang kabut orang 17, 16. Jadi dia orang buat surat macam manalah rayuan ni, susah nak beli tiket kapal terbang tak ada kosong. Dia kata kalau lewat 1 hari akan didenda 100 riyal ke apa, 1 pahit. Jadi kalang kabut lah. Lepas tu dia bila ada tekanan banyak macam tu, bukan Malaysia aja, jemaah lain Pakistan tak balik lagi, banyak negara tak balik lagi. Jadi barulah dia ubah, okey tak apalah. Tahun ni dia benarkan. Mungkin tahun depan dia akan buat ketetapan tah 15, tah 1 Muharram pula. Mungkin dia akan diawalkan nak suruh orang rakyat tabung haji, orang haji ni keluar awal. Jadi nampak macam nak ada kaitan lah pula dengan ni, supaya tak berlaku peristiwa kemunculan Imam Mahdi ni. Masalah orang mereka yang tak setuju ni dengan Imam Mahdi dah mula merancang supaya orang semua balik tak payah duduk Mekah kan. Memang daripada dulu dia dah buat kan visa permit yang kena bayar sekian, banyak orang dah lari keluar daripada Mekah kerana tak mampu nak bayar permit tu. Okey, jadi itu nampak petanda-tanda. Dan bai'ah Imam Mahdi apabila tiba bulan Muharram setelah peristiwa berdarah di Mina tu, maka pada saat itu Imam Mahdi akan dibai'ah, dilantik menjadi pemimpin. Imam Mahdi lah. Orang tadi Muhammad bin Abdullah tadi dilantik jadi Imam Mahdi. Pada mulanya telah datang ke negeri Mekah 7 para ulama wali-wali Allah yang datang dari penjuru dunia yang berbeza tanpa ada sedikit pun perjanjian di kalangan mereka. Mereka datang dengan tujuan macam nak buat umrah, tapi tujuan utama mereka sebenarnya nak cari Imam Mahdi. Tapi sambil mereka buat umrah, mereka datang ke Mekah dengan tujuan yang sama. Dah jumpa, berkumpul, tanya perkenalan-kenalan, rupanya matlamat yang sama. Kisah yang berlaku macam tu sama dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi cuma tak cari Imam Mahdi lah. Ashabul Kahfi, 7 orang Ashabul Kahfi ni pun bukan rancang jom kita lari keluar. Tak. Mereka ni daripada lain-lain keluarga dan ada yang tak kenal mengenal pun sama dia orang ni. Tapi pemuda bila diperintah satu negara untuk sujud kepada raja tersebut, maka mereka tak sujud, tak senang hati. Sedangkan mereka ni orang kedudukan. Mak ayah dia orang berjawatan tinggi. Dan keluarga dia orang ni keluarga yang hebat, bukan orang miskin, bukan orang bawahan. Orang dekat dengan istana. Jadi mereka sanggup tinggal kemewahan istana dia, sanggup tinggal, tak peduli, yang penting iman ku selamat. Lari keluar. Sehingga bertemu di persimpangan macam di luar negeri tu dah. Bertemu tu, mereka tak berani nak cerita niat dia tu, tujuan nak lari pada raja yang suruh sembah tadi ni. Tak berani nak cerita. Tanya, sembang pergi sembang mai. Nampak tujuan sama. Barulah cerita matlamat. Rupanya sama matlamat dia orang. Keluar nak lari daripada kesesatan agama tadi. Nak selamat iman dia orang ni. Tinggal semua, tinggal.
Jadi 7 orang ni tak kenal pun, jumpa baru tahu matlamat sama, akhirnya Allah selamatkan mereka. Okey, jadi ulama tadi pun sama, 7 orang datang tak ada tujuan, tak ada janji pun, datang-datang rupanya matlamat sama. Mereka datang ke Mekah dengan tujuan yang sama, iaitu mencari Imam Mahdi di Mekah ini untuk membai'ahnya, dan mereka masing-masing dah ada pengikut belakang dia orang tu yang telah dibai'ah oleh 313 orang yang setia dengan mereka. Hantar, engkau pergilah pergi cari Imam Mahdi. Dia pun pergi tak jumpa. Jadi kehadirannya di Mekah adalah mewakili daripada sebilangan umat yang ada belakang dia orang. Kita tak tahu daripada negara mana, tak disebut. Siapa orangnya pun lagilah kita tak tahu. Kan? Wallahu alam. Apabila mereka telah bertemu, jadi tak boleh, bila tak tahu, jangan kata saya lah wakilnya, tolong bai'ah saya nak pergi Mekah ni. Kan? Itu lagi kita tolak tepi, macam mana berlaku yang kita cerita tadi. Ustaz tu kata dia seolah wakil nak pergi cari Imam Mahdi dan nak bai'ah dengan Imam Mahdi. Wal'iyadzubillah. Ini satu berita yang terkejut juga kita pun, macam mana ramai pengikut dia. Yang mengikut tu ada yang title ustaz-ustaz nah. Jadi itulah menunjukkan bahawa bila tak tahu tentang maklumat ni, kita mudah disesatkan dengan cerita-cerita yang tak betul. Jadi kita tak tahu siapa wakil, dan wakil tu pun tak tahu dia wakil sekarang ni. Sampai satu peringkat Allah akan pilih dia, Allah akan bawa hati dia untuk pergi ke sana. Kan? Bukan sekarang ni dah siap dah, saya wakil tolong sponsor saya, tolong bai'ah saya. Tak. Apabila mereka telah bertemu di Mekah, lalu masing-masing berkata kepada sahabat, apakah sebenarnya tujuan kamu datang ke sini? Masing-masing menjawab, kami datang ke sini untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kini. Kami mencari seorang tokoh yang mampu memulihkan keadaan dan memadamkan persengketaan permusuhan yang telah banyak mengorbankan nyawa manusia kaum muslimin di kalangan kita. Ni dah berlaku tadi, pembunuhan yang banyak. Nak cari orang yang boleh menyelesaikan. Kami mencari seorang tokoh yang mampu menguasai kota Konstantiniyah. Sebenarnya kami telah tahu namanya dan nama ayahnya serta ibunya dan tanda-tanda diri dia, termasuk tentera-tentera dia. Ni 7 orang ni pakat semua. Yalah betul, kami tahu. Nak pergi cari. Lalu mereka bersepakat untuk mencarinya sekitar kota Mekah. Apabila mereka telah menemuinya, dia tidak mahu mengaku bahawa dialah tokoh yang dicari-cari itu, dan dia pun lari ke Mekah, ke Madinah. Dia tu pemuda, dan dia memang tak ada ketokohan langsung. Kalau tengok waktu tu, tak ada ketokohan ulama. Dia tak nampak rupa ulama, tak nampak ilmu ulama, tak nampak tokoh pemimpin, tak ada gaya langsung. Kata tak ada gaya, walaupun dia ada keturunan yang betul. Sampai dia pun heran, apalah kamu nak suruh aku jadi Imam Mahdi macam ni kan? Malah dikatakan dia punya penampilan pun bukanlah berserban jubah macam tokoh ulama lah. Tak ada rupa langsung, biasa. Kan? Pakaiannya biasa, macam mungkin orang biasa, tak pakai t-shirt ke, pakai surat jean ke, wallah alam kan. Tu saya tambah, tak ada dalam tanda pun tu. Kot-kot lah kan. Pakaian nampak biasa. Memang kita nampak ramai orang Arab sana daripada keturunan Said-Said, para habaib, mereka kadang-kadang pakai macam tu je kan. Taklah biasa sentiasa 24 jam macam ni. Kita pun tak tahu keadaannya. Jadi dia bila macam tak percaya, engkau nak lantik aku, salah orangnya ni. Dia pun lari daripada dia orang pergi ke Madinah. Sehingga akan dikata dalam hadis lain, Nabi sebut dia ulang alik Mekah Madinah beberapa kali. Dia duduk Madinah, rasa macam dia orang datang Madinah, tangkap dia. Dia pergi pula Mekah nak sembunyi tempat lain. Macam dia orang ada sini pula, pergi Madinah pula, balik Mekah pula. Di zaman Nabi adakah kemungkinan boleh ulang alik Mekah satu hari berapa kali? Mustahil. Naik unta, kuda paling laju pun 7 hari, 8 hari baru Mekah sampai Madinah. Hijrah Nabi 8 hari kan. Mustahil. Tapi Nabi sebut dia ulang alik. Jadi seolah benda tu dah akan berlaku, dan memang pasti ada kenderaan yang boleh membawa begitu cepat. Sekarang ni Masya Allah 2 jam setengah naik kereta api sampai. Tahun ni jemaah saya pula minta, Ustaz boleh tak kami nak pergi Madinah daripada Mekah naik kereta api. Kita pengalaman saya kata takkan boleh. Tapi pergi minta jemaah haji ni doa makbul. Dia orang minta dah solat hajat kat Multazam, tak tahu tu.
Pergi minta dengan Pak Syekh Arab ni, dia kata boleh. Oi, boleh. Tak pernah berlaku dalam peristiwa haji. Sebagian naik bas, sebagian naik kenderaan lain. Boleh, dia kata. Jadi urus tu boleh juga dia naik kereta api. Seronok 2 jam setengah dah sampai. Kan? Sampai relaxnya. Fresh kan. Jadi kalau pergi umrah, nasihatkanlah jemaah-jemaah ni naiklah kereta api, mintalah kepada travel tu. Jadi kalau urusan umrah dia tak macam haji. Haji nak kena minta travel, tak tahu kebenaran kena pergi tanya dulu muassasah Arab ni. Muassasah pun kena minta kementerian dia pula. Jadi banyak kebenaran yang perlu kita dapat tu. Tapi dalam umrah biasa, senang. Ustaz, boleh kami naik kereta api ni? Boleh, beli tiket sendiri, tambah semua, pergi ya, kita jumpa di sana. Itu senang umrah. Jadi boleh, kalau 2 jam setengah lah, ulang alik saya rasa 4 kali boleh pergi balik. Kan? 5 kali boleh pergi balik. Itu Nabi kata ulang alik berkali-kali. Mekah Madinah. Dia lari daripada dia orang tadi ni. Oleh sebab itu keadaan di Madinah juga tidak selamat. Dia rasa tak selamat macam rasa dia orang datang ni. Dia kembali ke Mekah pula, lari pergi Mekah pula. Lalu sekali lagi dia ditangkap. Setelah terakhirnya baru dia ditangkap pula. Dia pergi, rasa dia orang datang, dia balik Madinah balik. Rasa dia orang datang, pergi Mekah pula. Kan? Sampai yang terakhir barulah dia ditangkap, betul-betul pegang tangan dia, bawa dia ke Masjidil Haram. Dia tak boleh nak lari lagi dah. Lalu dia ditangkap di kawasan Masjidil Haram, berhampiran dengan Hajar Aswad, dibawa ke depan Hajar Aswad. Lalu dikatakan kepadanya ulama tadi, ugut dia, jangan lari lagi. Kan? Kalau engkau lari, engkau akan dibunuh seandainya engkau enggan menerima pelantikan kami ini. Menggeletak dia, tu dia kena bunuh. Engkau akan menanggung segala dosa umat Islam. Kau tanggung dosanya. Takut dia. Kan? Ugut supaya dia duduk tetap, jangan lagi-lagi dah. Terima. Dia pun nampak, takkan aku nak jadi Imam Mahdi. Tak percaya. Dengan pakaiannya, dengan penampilan dia, ilmu dia, ulama pula yang pegang dia ni. Tak patut ulama ni jadi Imam Mahdi. Kan? Macam tu tanggapan dia. Tak percaya dia. Engkau akan dibunuh seandainya engkau enggan menerima pelantikan kami. Engkau akan menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat Islam yang sedang bergaduh, berselisihan, berbunuh-bunuhan ni. Bukankah engkau tidak tahu bahawa tentera musuh sudah mulai berangkat ke arah kita? Senyap dia pun tengah tak tahu apa benda. Kan? Blur. Ya, mengaku je lah. Dan dikatakan hari pelantikan dia memang tak nampak lagi tokoh kepimpinan dia. Tak ada apa. Kan? Tapi orang yang yakin, beriman, mereka ikut pandangan ulama tadi, mereka berbai'ah pada dia. Waktu bai'ah pun tak nampak dia menggelabah, duduk atas membar. Alamak, aku pula alamak, menggelabah tercengang-cengang orang bai'ah dengan dia. Setia janji buat bai'ah ni seolah perjanjian setia. Kami akan taat dan patuh segala perintah kamu dan akan ikut di belakang kamu sebagai pemimpin umat Islam. Ya. Ketika itu dia terpaksa menerima bai'ah daripada 7 orang ulama tadi. Setelah itu diikuti oleh kaum muslimin yang ada di situ pada musim bulan Muharram ni. Tu siapa yang ada bulan tu untung. Tahun ni je yang baru dibuka visa umrah awal Muharram. Kan? Kami duduk sana lagi, duduk hotel tu, tak tahu jemaah Malaysia datang duduk hotel kami. Jemaah haji dah umrah kan? Oh, dah sampai dah. Kan? Dan dia orang balik lebih awal daripada kami, tak balik lagi. Sayu tengok, alah balik dah haji. Alah, kami ada lagi 15 hari ni. Kan? Masih bulan Muharram dah buka. Kalau siapa yang ada peluang tahun-tahun depan pergi awal Muharram, cubalah pergi, kokok jumpa dengan tahun ni kan. Wallah alam lah ketetapan kita tak tahu akan datang. Tapi tak tahulah 1 bulan ke 2 bulan ke, dia yang penting bulan Muharram kan. Jadi orang yang pergi awal tu memang untung lah. Waktu kami tawaf di bulan Muharram tu memang 15 minit selesai tawaf. Sampai tak nak lah tawaf 15 minit, nak pusing jauh sikit. Tak ada baca doa, habis dah. Kan? Tak sempat nak baca doa, pusingan dah habis. Jadi kita sengaja pusing jauh-jauh. Bagi sempat baca doa panjang sikit dan sebagainya. Bai'ah ini akan dilakukan di dalam Masjidil Haram, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, depan pintu Kaabah. Depan pintu Kaabah. Mungkin saya dah cerita kuliah saya dulu. Memang tahun ni alhamdulillah depan pintu Kaabah dia buat 2 lane, 2 beratur.
Perempuan satu untuk doa di multazam, orang lelaki pun bawah bendul pintu multazam. Ya, perempuan berpeluang lah untuk doa di multazam. Doa multazam sangat mustajab, mesti mustajab. Memang ada hadis yang musalsal tentang doa mustajab di di multazam. Jadi kalaulah tuan-tuan perempuan ada peluang doa di multazam, bukan doa macam tu saya sebut dah dulu. Ni dia pergi depan dinding, ni dinding depan dia pergi doa macam tu. Bukan cara doa macam tu di depan multazam di dinding Kaabah. Caranya kita kena melekat tangan kita dan muka kita. Gitu. Dinding. Kena dinding. Betul-betul dinding hitam Kaabah, jangan kena pegang pinggang orang hitam lah. Buat kenalah ketiak dia pula. Dah nampak hitam serupa kan. Tak, betul-betul. Dinding Kaabah melekat sini, letaklah pipi ke dahi ke sambil kita berdoa. Kalau betul dengan dinding, tapi kalau tak rapat dinding, memang macam ni lah kita berdoa kan. Begitu juga sebelah multazam. Kalau kita menghadap, contoh saya menghadap pintu Kaabah. Pintu ke kiri saya sampai Hajarul Aswad tu multazam. Bawah pintu pun dikira multazam, bendul pintu. Dan daripada pintu tu ke sana pula, ke mana? Hijir Ismail. Sepanjang tu namanya Hatim. Nama Hatim. Hatim maknanya yang menghancurkan. Siapa doa di situ, Allah hancurkan dosa dia. Walaupun dia tak, yalah dia doa apa pun, Allah padam dosa dia. Hancurkan dosanya. Di situ memang peluang banyak untuk perempuan. Orang lelaki tak berebut pun situ. Perempuan banyak kawasan tu. Kalau pergi ke dinding Kaabah, macam tu juga kita melekat tangan, pipi, berdoa di situ. Sekarang ni dia situ tak payah beratur lah. Memang tak ramai, tak sesak. Yang dia jaga kawasan multazam. Satu lagi nak masuk Hijir Ismail pun dia buat queue, 2 lane, lelaki perempuan untuk masuk semayang di Hijir Ismail. Alhamdulillah kalau sistem tu kekal untuk orang umrah kemudian memang baguslah. Dapat semayang dalam Hijir Ismail aman. Tak takut orang pijak kepala kita kan. Senang berdoa. Begitu juga di Hatim dan juga multazam, kalau sistem tu masih kekal, dia jaga, dia kawal untuk buat beratur. Tapi Hajarul Aswad memang tak menjadi lagi beratur pun. Beratur rempuh-rempuh tu masih ada. Ada jemaah perempuan kita yang boleh dapat cium Hajar Aswad. Saya pun heran macam mana. Dia kata mula dia queue di multazam. Tapi bila polis tu nampak orang perempuan, dia suruh masuk. Dia halau orang lelaki. Bagi orang perempuan kona kat tu. Cium Hajar Aswad. Tu rezeki dia lah kot, wallahu alam lah. Kan? Rezeki dia, apa doa hajat dia mungkin sampai. Dapat cium multazam. Terkejut kita. Multazam saya pun tak mau berebut tengok macam tu. Dah lah kena pakai ihram. Takut ihram terlondeh kat situ, orang ke mana kan? Tak berani lah. Jadi perempuan dia senang sikit lah dengan pakaian dia. Tu rezeki masing-masing. Okey, di situ tempat bai'ahnya Imam Mahdi, di depan pintu. Sekarang ni imam ke dulu, imam situ. Masa saya pergi umrah dulu, imam semayang kat situ. Di lantai qamat dia bawa sejadah, azannya dia bawa sejadah, dia bawa mikrofon pacak-pacak kat depan pintu Kaabah tu. Imam datang semayang tu. Sekarang ni daripada musim haji sampai kami balik, imam tak pernah keluar semayang situ, dia semayang belakang. Bawah memang tempat khas imam tu. Bawah humbung. Okey. Akhirnya kita sebut sini bai'ah tadi oleh semua kaum muslimin yang ada di situ. Bai'ah ini dilakukan di dalam Masjidil Haram di antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Setelah selesai di bai'ah, Imam Mahdi akan memberikan ucapan. Ucapan pertama dalam keadaan dia masih menggeletar. Takut nak cakap tak reti. Itu nampak tanda dia. Dia tak pandai nak berucap. Dia bukan ahli pidato, bukan penceramah. Dan seterusnya beliau mendapat kepercayaan dan kecintaan daripada semua lapisan kaum muslimin yang bai'ah dengan dia. Sehingga terbentuk satu tentera yang bersedia berkorban apa saja yang mereka miliki. Semua. Dia nak apa saja dapat. Nak apa tentera, senjata dapat dan sebagainya. Setelah tu ada seorang yang bai'ah dengan dia. Salah seorang yang bernama, tu Nabi sebut namanya, Syu'aib bin Saleh. Syu'aib bin Saleh kan? Dia daripada keturunan Bani Tamim. Jangan pula terjemah Tamim, ta tanah, mim Melayu. Daripada Bani tanah Melayu. Itu mengarut. Bani Tamim, dan itu daripada keturunan Arab. Orang Arab Bani Tamim. Kan? Bukan orang Melayu kita ni. Bukan ta tanah, mim Melayu tak.
Tak betul. Bani Tamim tu satu perkataan, Tamim ya mim. Itu ejaan Arab ni. Bani Tamim, orang Arab. Tapi dikatakan Syuaib bin Saleh ni rupanya tak macam Arab sangat. Buat janggut yang nipis, lebih kurang sebenarnya saya lah ni. Kan? Janggut yang nipis, jambangnya nipis, kecil dan orangnya rendah. Dia antara komander kepercayaan Imam Mahdi, orang kanan. Mana yang tentera dihantar oleh Imam Mahdi untuk pergi berperang, takkan kalah kalau dia ada. Pasti menang. Walaupun dengan tentera besar dunia ke, mereka ke, pasti dia menang. Itu dijanjikan oleh Nabi SAW. Jadi Imam Mahdi dilantik oleh Syuaib bin Saleh ada ketika tu. Dia bai'ah dan dia dilantik menjadi komander ataupun general Imam Mahdi. Kan? Dan cuma dia berucap tu, dia tak tahu nak berucap, gelap mata. Menggelabah dia sehingga nampak tanda dia tepuk paha. Nabi cerita tu, menepuk paha dia, keluar satu dua perkataan, keluar satu perkataan, menggelabahlah cakap. Nak berucap ni orang dah lantik dia, sehingga orang ketiga tu seolah proses penapisan. Yang tak percaya dia akan lari. Macam ni pemimpin kita, cakap pun tak reti, kan, tak pandai, tak percaya aku, habis dia keluar. Tak ke semua orang yang ada Mekah tu akan patuh, akan ikut dia. Ada yang tak boleh terima. Tengok cakap macam ni, tak mau, keluar. Jadi berapa kali banyak Allah buat proses yang macam tu untuk menapis yang betul-betul setia ataupun yang main-main, yang keluar daripada kesetiaan. Seperti kisah Talut yang dia buat test untuk tentera dia. Siapa yang minum daripada dahaga tu lalu ke sungai Jordan yang ada di Palestin. Siapa lalu sungai Jordan ada air, minum sekali teguk cukup. Siapa yang minum lebih, siap bawa bekal botol pula, tak boleh ikut aku, balik. Jadi ramai tengah dahaga, panas terik, jumpa air, macam mana takkan nak minum sikit secawan. Kebanyakan majoritinya minum sebanyak-banyak dan siap bawa bekal, tak kisah dia tak bagi pun tak apa, yang penting aku dapat air. Akhirnya mereka tak dibenarkan untuk ikut jadi tentera Imam Mahdi. Ujian test dia itu je. Nak taat cakap aku ke ataupun nak ikut nafsu kamu makan minum tu? Nak ikut nafsu balik. Nak berjaya, ikut arahan aku, Talut. Akhirnya tinggal baki daripada ribuan Bani Israel yang ikut Talut, tapi yang tak lulus ramai, yang lulus hanya 313 orang je. Ribuan patah balik. Kan? Sama bilangan perang Badar, 313 orang. Sama bilangan para rasul, 313 orang. Cerita tadi Imam Mahdi pun di bai'ah belakang imam-imam 7 tadi, 313 orang. Kan? Mujur orang ni baik-baik belakang. Kalau cerita kat kampung tempat orang kaki ekor ni, ustaz sebut 313. 313. Kena tikam ekor number. Jadi sebutkan bahawa maka ketika tu orang yang bai'ah situ akan setia pada Imam Mahdi, mati mereka syahid. Orang yang setia, yang bukan yang lari tadi, matinya syahid. Kalau dia sempat perang, dia tetap menang atau mati syahid kerana terbunuh dalam peperangan tersebut. Misi peperangan yang pertama Imam Mahdi iaitu dengan tentera Syam. Tentera Syam. Syam mana? Syria. Yang Nabi cerita dalam kisah dalam buku ni, cerita oleh Syekh kita, tentera Syam dikuasai oleh tentera Sufyani yang sangat kejam. Sebab tu kita nampak sekarang, walau kita tak katalah Hafiz Asad sekarang, Hafiz Asad apa kan? Bashar Asad. Bashar kan? Tak tahu, wallah alam dia ke yang Nabi sebut, tak tahu. Tah dia ni baru kekejaman tahap 1 baru. Ada lagi beberapa tahap lagi yang sampai zaman Imam Mahdi nanti. Antara misi Syuaib bin Saleh mulanya serang ke sana. Sebab bila dah muncul peristiwa Imam Mahdi ni, tentera Sufyani tu hantar dia punya batalion tentera dia. Hantar dengan misi 2. Bunuh Imam Mahdi dan runtuhkan Kaabah Mekah. Tapi Nabi sebut bila mereka sampai Madinah, di Baidah, dah buat kacau bilau dah kat Madinah ni, dah bunuh orang semua. Siapa mengaku keturunan Nabi Muhammad semua kena bunuh. Dia orang pancung ni semua. Kan? Yang dia orang tahu dia akan bunuh. Siapa halang kena bunuh. Kejam ni, tentera ni kejam. Datang buat kacau di Madinah, nak terus pergi Mekah. Sampai di kawasan Baidah, Allah jerluskan tanah jadi lubang, mereka semua terkubur dalam tu. Terkubur dalam lubang tersebut. Itu yang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah,
terbunuh, terkubur semua. Macam mana keadaan orang yang tak terlibat? Mungkin orang tempatan, orang nak pergi umrah, orang lalu lalang, tak terlibat tentera. Nabi kata yub'atsu ala niyatihim. Mereka mati juga, semua mati. Orang tempatan yang kena lubang tu mati semua. Orang nak pergi umrah, mungkin bas jatuh, mati. Semua mati. Tapi akan dibangkitkan di akhirat nanti bergantung pada niat masing-masing. Dia mati tak terlibat, matinya syahid. Mati terlibat dengan tentera jahat tadi, memang kena azab. Kan? Jadi tak berjaya lah kecuali 2 orang daripada tentera tu yang selamat. Satu terus perjalanan ke Mekah, sampaikan berita pada Imam Mahdi bahawa dia tentera Sufyani, bahawa Imam Mahdi suruh tentera tu serang balas. Dan satu lagi balik report pada bos dia di Syam, beritahu ke tentera mati, dia tiba tentera Imam Mahdi datang menyerang. Jadi itu berlaku peristiwa yang akan datang, dan sifat-sifat Imam Mahdi nanti akan disebutkan kemudian lah, insya-Allah. Macam mana fizikal badan dia. Disebut tanda ni. Kan hidung dia macam mana? Badan fizikal dia rendah ke, tinggi ke, dan sebagainya akan disebutkan dalam buku ni. Siapa yang ada buku ni, kok lah time saya kena dah pemain simpanan kan. Dia tiba-tiba last minute dipanggil untuk masuk padang, bawa lah buku ni ya. Boleh kita semak nanti muka surat 113 insya-Allah. Ya? Oh tak ada, saya tak ada. Ini buku yang dulu kita buat program kat masjid ni dijual kan. Tapi kalau nak beli boleh cari Galeri Ilmu. Ni terbitan Galeri Ilmu. Di kedai dia yang saya suruh saya pergi tu di Kota Damansara Seksyen 8. Kota Damansara. Ataupun boleh cari dalam Google lah Galeri Ilmu, kitab nama Kiamat Hampir Tiba. Kan? Banyak maklumat dalam kitab ni. Berapa ringgit Semenanjung Malaysia RM20. Kan? Buku ni boleh belilah. Wallahu alam. Mohon maaf lah. Mungkin ada orang yang tak minat dengar ke, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dapat ilmu dan mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita sebagai bekalan persediaan kita supaya kita tak tersilap, terpengaruh dengan benda yang tak betul, supaya kita jauh dihindarkan daripada maklumat yang salah ya. Itulah tujuan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtim lil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin wa 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.